Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak bincang berkenaan dengan chapter ke-7, iaitu berkenaan dengan financial management. Jadi dalam chapter ni fokusnya ialah untuk faham berkenaan dengan bisnes ataupun syarikat, fungsi-fungsi yang dijalankan oleh sesuatu syarikat perniagaan, jenis-jenis syarikat, dan juga kepentingan pengurusan kewangan kepada syarikat kita. Yang terakhir, kita juga akan bincang berkenaan dengan risiko di dalam bisnes dan macam mana nak mengurangkan exposure ataupun pendedahan kita terhadap risiko. Jadi pertama sekali kita akan cover berkenaan dengan apakah maksud sesuatu bisnes ataupun syarikat. So, sesuatu bisnes ialah nama lain dia enterprise ataupun firm ialah satu organisasi yang melakukan tugas-tugas yang menjana kewangan. Okay. So, bisnes ni maksudnya kalau kita buat bisnes, tujuan kita buat bisnes tu ialah untuk mendapatkan keuntungan. Okay. Melalui certain proses lah, kita boleh buat barang dan jual. Kita juga boleh offer services kita. Contohnya kita offer bisnes macam consultancy, kita bagi services yang melibatkan nasihat, perundingan dan sebagainya, ataupun kedua-duanya kepada pelanggan. Bisnes ni ada 3 jenis. Bisnes kecil-kecilan selalunya adalah dimiliki secara individu. Dan seperti saya mention tadi, mana-mana bisnes pun tugas dia ialah untuk menjana pendapatan, menjana keuntungan. Okay. Sesuatu perniagaan perlu diuruskan dengan baik supaya dia dapat menjalankan fungsinya, iaitu untuk menjana lebih banyak keuntungan kepada pemiliknya. Okay. Dalam pengurusan perniagaan, sebenarnya ada banyak komponen penting yang perlu dijagalah. Yang paling penting, of course, financial, dari segi kewangannya perlu disedia dengan baik. Marketing untuk meningkatkan penjualan produk. Ada juga bisnes yang hire ataupun mengambil pekerja, dan kalau bisnes tu mengambil pekerja, dia juga perlu ada human resource punya komponen. Maksudnya dia kena jaga aspek-aspek berkaitan dengan pekerja je lah. Contohnya gaji, maybe training, orientasi dan sebagainya. Pada peringkat pengurusan pula, dia juga melibatkan strategic management. Macam mana sesuatu syarikat tu nak manuver dalam keadaan market yang berbeza-beza. Kalau melibatkan production ataupun pengeluaran, dia kena ada juga production management. Macam mana dia nak menguruskan penghasilan produk untuk dijual. Juga lebih kurang macam sama juga yang bawah ni, operasi dia. Macam mana dia nak uruskan operasi dia supaya dia boleh menghasilkan produk untuk hantar kepada market. Service management, yang ni adalah berkaitan dengan customer feedback lah. Selalunya kalau service management ni maksudnya kalau ada customer contohnya yang kurang berpuas hati dengan produk kita, kita kena ada satu mekanisme untuk address komplain ataupun concern daripada customer dan bagi dia happy.
Dan yang terakhir, sekiranya bisnes tersebut bergantung kepada teknologi komputer, dia juga ada information technology management punya bahagian lah, ya. Sebagai contoh, kalau kita try to understand UiTM sebagai satu bisnes, UiTM ni bukan satu bisnes yang spesifik. Dia adalah sebenarnya satu badan berkanun. Maksudnya dia ialah satu badan bebas di bawah kerajaan. Tetapi kalau awak lihat dari segi pengurusan UiTM, banyak komponen ni sebenarnya ada, ya. Banyak komponen ni ada. Contohnya, dekat UiTM kita ada satu pejabat bendahari yang menguruskan kewangan UiTM. Okay. Marketing management ni lebih kepada macam contohnya outreach program. UiTM ada menjalankan program-program yang bersifat contohnya dia pergi kepada sekolah, ya, dan dia memberikan information nak galakkan budak-budak masuk bahagian STEM, Science Technology, ya. Kemudian di UiTM juga, satu lagi yang marketing management ni, contoh lain ialah ni, program selangkah ke UiTM, di mana contohnya dulu saya involve lah, kita pergi ke universiti yang ada program asasi, kemudian kita try engage pelajar-pelajar untuk rekrut diorang untuk join UiTM, ya. Seterusnya ialah human resource. Human resource ni kalau di UiTM dia dijaga oleh pendaftar. So pendaftar ni akan jaga bahagian hal-hal gaji lah, apalah, training lah, apa benda, semua dia jaga, ya. Dia bagi pendaftar. Strategic management pula, yang ni adalah lebih kepada pengurusan atasan UiTM. Di UiTM ada satu unit khas yang membuat perancangan strategik ni, yang dipanggil BTU ataupun bahagian transformasi universiti. So kerja dia orang ni ialah untuk merancang strategi-strategi untuk memantapkan lagi output dan pengurusan UiTM lah. Dari segi production, kalau UiTM kita lihat dia punya scope dia, entiti dia ialah sebuah universiti yang kerja dia, produknya sebenarnya ialah awak sebagai pelajar. So kami sebagai pensyarah seperti macam pekerja yang make sure kita boleh produce graduan yang berkualiti tinggi lah untuk fit kepada job market. Untuk mencapai objektif production pelajar ni, of course kena ada operasi lah, nak susun jadual waktu, nak susun markah, nak susun kelasnya kat mana dan sebagainya. So ni operations. Kalau kita offer service, contohnya UiTM ada juga kadang-kadang pensyarahnya yang dapat kontrak daripada industri, di mana kita offer consultancy kepada industri luar. Kita buatkan kerja untuk dia dan kita terima wang daripada dia lah, ya, sebagai upah. Last kali, kalau awak tengok information technology management ni di UiTM, kita ada satu department khas yang berkaitan dengan teknologi maklumat yang kita panggil Infotech. Jadi kalau ada apa-apa macam pembelian software ataupun nak beli komputer untuk lab dan sebagainya, semuanya akan diuruskan oleh bahagian yang ni. So seperti UiTM, bisnes banyak syarikat-syarikat lain pun bergantung kepada saiz-nya, operate dalam cara yang samalah lebih kurang, ya. Okay, next kita tengok pula 4 level of business activity. So business secara umumnya, syarikat ataupun
business secara umumnya boleh kita klasifikasikan kepada 4 jenis. Satu jenis yang pertama ialah dipanggil primary business. Primary business ni adalah yang merujuk kepada tugas-tugas, contohnya macam kita nak dapatkan kayu balak ataupun kita nak dapatkan logam daripada tanah. Kita bisnes jenis primary ni, kerja dia berkaitan dengan alam. Maksudnya kebanyakannya lah dia nak ambil benda daripada alam tu dan dia jual. So kalau nak kira macam kita buat peladangan ke, okay, ataupun kita ternak kambing ke, contohnya kita meniaga kayu balak ke, ataupun kita ambil logam, kita korek logam daripada tanah dan kita bersihkan, kita jual ke, benda macam itulah. Semua yang berkaitan alam sekitar, yang ni termasuk kat bawah primary business activity. Ada satu lagi jenis, iaitu yang ni naik ke atas lagi lah. So tadi dia extract saja. Apa yang secondary activity ni buat ialah proses manufacturing. Dia ambil barang-barang hasil-hasil yang dihasilkan oleh primary business tadi, dia akan tukarkan kepada satu bentuk produk. Okay. So yang ni senang nak ingat, jenis manufacturing lah. Kita produce something, kita jual. Okay, pada dua yang lain ialah tertiary business, di mana tertiary business ni ialah kerja dia ialah offer services, perkhidmatan untuk membantu primary dengan secondary activity. Sebagai contoh, kalau kita lihat online shopping macam Lazada, Lazada ni dia menjalankan satu fungsi tertiary. Sebab apa? Semua delivery yang dibuat oleh Lazada, semua barang yang dibeli melalui Lazada, Lazada akan provide satu servis untuk hantar barang tersebut kepada pelanggan. So logistik servis yang Lazada buat tu adalah satu aktiviti tertiary. Okay. Last kali kita ada satu lagi, dia panggil quaternary activity. Dan quaternary activity ni adalah melibatkan proses latihan. Kita melatih orang untuk support business primary, secondary dengan tertiary tadi. Okay. So kalau UiTM, mungkin core business dia adalah lebih kepada quaternary ni, di mana kita melatih orang untuk melatih pelajar supaya dia boleh masuk kepada job market. Selain daripada tu, mungkin juga UiTM perform some tertiary activity. Kita ada offer service kepada syarikat luar, macam saya sebut tadi, okay, consultancy dan sebagainya. So apa-apa bisnes pun dia akan jatuh kepada salah satu ataupun dua benda yang saya cerita tadi lah: primary, secondary, tertiary dengan quaternary. Okey, ni saya bagi contoh dari segi business levels. Contohnya, saya nak bagi contoh ni adalah berkaitan dengan logam lithium yang digunakan dekat dalam bateri macam ni. So proses nak extract lithium ni daripada tanah, okay, ini dikonsiderkan sebagai primary business activity. Lithium mentah ni akan dihantar kepada syarikat-syarikat lain yang kerja dia ialah untuk buat manufacturing pula, iaitu dia akan buat manufacturing bateri. So yang ini dipanggil secondary activity. Okay. Apabila company tu dah buat produk, dia kena hantar pula
mungkin dia ada apa market yang global, dia kena hantar merata-rata dalam dunia. Dan perkhidmatan logistik tu kita panggil tertiary. Okay. Dan yang last kali ialah quaternary, iaitu yang ini kita buat training human resource. Maksudnya kita ajar, hasilkan tenaga kerja, training tenaga kerja untuk support aktiviti tertiary sampai primary tadi. Okay. Dalam sesuatu bisnes ataupun syarikat, dia kena menjalankan beberapa fungsi-fungsi tertentu. Okay. Some mungkin kita familiar dan others mungkin yang kita tak berapa familiar lah. Okay. So kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fungsi yang asas lah. Mungkin ada lagi tapi yang ni yang primary lah. Okay, pertama sekali kita kena fungsi bisnes tu, apa yang bisnes tu kena buat ialah dia kena buat proses marketing, di mana marketing ni ialah satu proses untuk memberitahu kepada customer ataupun pelanggan value produk kita. Maksudnya kita nak cakap yang produk kita ni bagus dan sebagainya. Itu adalah termasuk di bawah marketing. Jadi marketing ni prosesnya daripada mula ideation, kita nak create idea marketing macam mana, kita buat plan, kita rancang cara delivery dia, mungkin nak buat iklan kat YouTube ke, dekat TV ke dan sebagainya, dan kita nak bagi tahu maklumat kepada customer produk ni ada dan produk ni bagus supaya kita dapat jual produk kita lah. Selain daripada tu, business function yang lain dalam marketing ni ialah untuk jaga customer relation. Kalau ada customer yang tak puas hati, contohnya, kita kena ada satu bahagian dalam syarikat kita yang menguruskan benda-benda ni supaya customer tu happy dan akan terus menerus beli daripada kita lah, untuk long term punya profit. Selain daripada itu, kita ada juga fungsi teknikal. Fungsi teknikal ni tak semua syarikat ada. Okay. Tapi untuk syarikat yang ada fungsi teknikal ni, dia bersifat research and development. Okay, di mana produk yang dia hasilkan adalah hasil daripada penyelidikan dan development yang dibuat kat dalam company itu sendiri. So dia boleh jadi kita buat produk baru, ataupun kita ada satu produk, kita create satu version yang kedua yang lebih baik, ataupun kita ada produk dan kita test dia dari segi fungsi dia dan sebagainya. So bahagian teknikal ni memberikan satu apa yang kita panggil competitive advantage atas produk yang lain. So sebab apa? Apa maksudnya competitive advantage ni? Kalau kita ada satu produk, kita slowly improve produk tu sampai satu tahap dia jadi satu produk yang baik dan boleh menjadikan satu persaingan kepada produk yang lain. Selain daripada itu, kita juga dengan proses R&D ni kita boleh memberikan added value. Maksudnya macam kita improve design kita dan sebagainya untuk bagi fungsi-fungsi tambahan kepada produk tersebut. Selain daripada itu, R&D juga kita boleh gunakan untuk improve efficiency. Mungkin kita boleh research ataupun buat penyelidikan macam mana kita nak improve pengeluaran dekat dekat kilang, dan juga contoh lain ialah untuk menjimatkan kos. So kebiasaannya lah bahan mentah ni kos dia makin mahal dan makin mahal. Jaranglah harga bahan mentah ni turun. Dan
kalau kita ada satu R&D yang baik, maybe kita boleh optimize, improve cara penggunaan bahan mentah ni supaya tak menyebabkan pembaziran yang terlalu banyak. Okay. Dan disebabkan tu kita dapat save duit untuk syarikat. Production lebih kepada nak produce barang, biasanya kat kilang lah. Kita ambil bahan mentah, kita convert dia jadi barang. Services boleh jadi macam-macam, contohnya consultancy, kita buat proses design, kita buat proses construction dan sebagainya, kat dalam bisnes tersebut. Supply and distribution ni sebenarnya ialah logistik. So antara fungsi bisnes yang lain ialah untuk hantar barang tersebut kepada pelanggan. So banyak cara nak buat penghantaran ni. Kita boleh bagi direct distribution, kita boleh hantar ke kedai, kita boleh gunakan courier ataupun syarikat logistik untuk hantar barang. So basically konsep kat sini ialah kita, bila kita barang kita dah ada, kita nak bagi produk tu kepada, nak sampaikan produk tu kepada customer. So kita either boleh jual kat kedai runcit ke, ataupun kita hantar melalui courier ke dan sebagainya. Okey, seterusnya salah satu fungsi bisnes yang lain ialah education dengan training. Education dengan training ni sebenarnya adalah satu komponen yang penting dalam mana-mana bisnes, tapi jarang diberikan perhatian lah. Okay. So apa yang dia buat ialah dia bagi training kepada pekerja-pekerja dia untuk bagi pekerjanya lebih cekap ataupun ada skill-skill yang baru. Okay. So objektif dia ialah pertama untuk improve performance lah. Kita nak dia lebih efficient dalam menjalankan tugas dia. Jadi kita nak dia lebih berpengetahuan. Okay. Satu lagi benda yang penting ialah employee growth. Bila seseorang pekerja tu kerja dengan syarikat, okay, dia tak nak duduk kat level yang dia level kerja dia sama je sampai ke dia bersalin. Dia nak biasanya lah employee mana-mana pun dia nak challenge dalam dia punya career, dia nak promotion, dia nak extra pay, extra salary. So education dan training ni memberikan peluang kepada pekerja-pekerja untuk naik dalam struktur syarikat tersebut. Dan kenapa education dan training ni penting ialah kita nak simpan pekerja-pekerja yang bagus ni supaya produktiviti dia berterusan dan akan meningkatkan profitability ataupun keuntungan kepada syarikat kita. Okay. Selain daripada itu, fungsi bisnes yang lain ialah untuk menjaga kewangan. Yang ni kita ada duit banyak mana, kita nak allocate resource macam mana dan sebagainya. Okay. Ada 3 jenis bisnes, iaitu enterprise, private limited ataupun sendirian berhad, dan yang last sekali kita ada limited ataupun berhad. Okay. Yang ni saya tak tunjuk sebab apa, kat belakang ni dah ada jadual. Yang ni Okey, ni perbandingan dia lah. Yang ni syarikat enterprise, yang ni syarikat sendirian berhad, dan ini adalah syarikat berhad. Okey. Syarikat berhad ni biasanya sangat besar. Sebab apa? Syarikat berhad ni dia ada ramai shareholder. Sebagai contoh dekat KL Composite Index, KLCI, dekat bursa saham. Okey. Syarikat jenis berhad
dia ada macam mungkin beribu-ribu pelabur, investor yang beli saham dengan dia. Okey. Dan apabila dia dapat generate duit, dia akan bahagikan keuntungan tu kepada pelanggan-pelanggannya. Kepada investor-investornya yang ada share tadilah. Okey. Investor tu boleh ada banyak share ataupun sikit share. Selalunya company jenis Berhad ni dia akan ada satu majority shareholder. Maksudnya orang ni kontrol lebih daripada kalau dia nak majority betul lebih daripada 50% lah, 51%. Dan 49% lagi ni dia bagi-bagikan sebagai dia jual stok dia jual saham dia kepada orang luar. Orang luar beli saham tu, dia pun jadi sebahagian daripada owner syarikat tersebut. Tapi dia lain sikit daripada majority shareholder tadi. Majority shareholder dia boleh buat decision berkenaan dengan company tersebut, tapi minority shareholder yang kecil ni, yang 49% ni tak boleh. Okay, dia just letak duit and then dia tunggu je lah. Dia macam pelabur lah. Kita ada juga syarikat jenis Sdn Berhad. Yang ni banyak lah kat Malaysia. Kalau tengok ada tulis SDN BHD tu, yang tu lah. Usually syarikat dia sederhana besar ataupun besar lah. So syarikat Sdn Berhad ni, apa yang membezakan dia daripada syarikat Berhad ialah biasanya dia dimiliki oleh 1, 2, 3 orang macam tu. Dalam satu yang kita panggil partnership. So dia bagi-bagi sama dia. Let's say ada 3 orang, setiap orang pegang 33%, yang 1% akhir tu bagi kat seorang yang jaga company. So sebab seorang tu ada 34%, dia akan jadi managing partner lah. Dia akan jaga company tersebut. As syarikat Sdn Berhad ni grow lagi makin besar, dia mungkin boleh switch kepada limited dengan cara owner dia tu dia start jual share dia yang 30% tadi, dia start jual share dia kepada umum, kepada awam. So nanti company tu bila dia jual, orang beli, company tu akan generate akan dapat banyak duit dan dia boleh guna duit tu untuk expand company dia. Okay. So private limited ni dia ada jalan untuk jadi limited company. Okay. Okay. Next, enterprise. Enterprise ni biasanya dibuka oleh individu lah. Ada juga yang partnership, tapi generally lah selalunya individu ni bisnes kecil-kecilan, jual sate ke dan sebagainya. Tu biasanya enterprise lah. So capital ni pun berbeza. Modal untuk enterprise kecil, private limited sederhana, dan limited besar lah modalnya. Owner pun seorang ataupun 2 orang lah, selalu maksimum. Ada je lebih, tapi selalunya seorang, 2 orang. Private limited ada partnership lebih daripada seorang. Seorang pun boleh kalau nak. Yang ni banyak sebab dia ada shareholder. Okay. Satu benda yang penting kita perlu tahu ialah liability. Okay. Liability ni adalah kalaulah let's say company tu rugi. Okay. So let's say company enterprise ni dia start dengan modal 10,000, sekali dia rugi 11,000. Okay. So kalau company tu rugi 11,000, 1,000 yang lebih tu akan dicaskan kepada pemiliknya. Okay. Maksudnya kalau company tu rugi 11,000, kalau ada orang tuntut, okay, orang owner syarikat ni kena keluarkan duit dia sendiri untuk cover loss yang syarikat dia lah. So dia kena keluar duit poket dia sendiri untuk bayar 1,000 extra tu. Okay. So ni enterprise. Kalau Sdn Berhad, dia gunakan satu konsep yang dipanggil virtual person, di mana syarikat Sdn Berhad tu dia anggap sebagai seorang orang. Virtual person, orang yang tak real lah, tapi orang lah. Kalau dia rugi sampai habis kat dia je. Maksudnya shareholder tu paling banyak dia rugi modal je lah.
Okey. Kalau let's say saya ada satu syarikat Senyap Berhad, saya letak 10,000. Okey. Syarikat tersebut rugi 11,000. Okey. 10,000 yang saya letak awal-awal tadi, modal tadi burn. Tapi 1,000 yang ekstra tu saya tak payah bayar. Okey. Sebab apa? Syarikat tu akan dikira sebagai bankrupt. Okey. Apa-apa syarikat yang bankrupt, semua harta dia akan kena jual. Okey. Dan dibahagikan kepada pemiutang, orang yang bagi hutang kat dia. Okey. Tapi yang pentingnya kat sini, yang awak kena faham, ialah kalau saya rugi 1,000 tadi, 1,000 tu saya tak payah keluar duit sendiri. Burn. Dia kira burn. Sama juga dengan syarikat Berhad. Okey. Kalau dia rugi dia tak sampai kepada owner. Okey. Jadi kalau macam tu, mungkin awak tanya, kenapa kita tak buat semua company private limited ataupun limited saja? Kenapa kita nak buat enterprise ni? Jadi risiko pula kepada kita. Okey, ini sebab dia. Enterprise ni ialah company yang paling murah dan senang untuk set up. Okey, just pergi kat Suruhanjaya Syarikat Malaysia, SSM. Dekat depan saya tu ada satu, site section 2. Kat situ awak boleh register bisnes awak. Okey. Dan kosnya mungkin ratus-ratus je lah, tak sampailah terlalu banyak. Kalau private limited dengan limited ni, proses dia sangat kompleks dan harganya nak register dengan SSM ni, Suruhanjaya Syarikat Malaysia ni, mahal. Okay. So sebab tu kalau orang yang baru start bisnes, buat bisnes kecil-kecilan, dia start dengan enterprise dulu. Dan sekiranya perlu, dia akan ambil lah. Apa yang bagus pula pasal syarikat jenis private limited dengan limited ni, okey, ialah rekod kewangan diorang akan diaudit, mesti. Kalau dia tak audit, dia melanggar undang-undang. Jadi syarikat-syarikat jenis private limited dengan limited ni, reputasi dia bagus. Okay, sebab dia diwajibkan untuk menjalani proses audit. Setiap tahun kena ada auditor datang, check receipt dia, check invoice dia, check apa benda, nak make sure company dia ni betul-betul generate profit ataupun rugi. Okay. Tapi kalau enterprise, dia tak payah. Dia nak buat bagus, tapi kalau dia tak nak pun tak apa. So tak ada orang yang audit. Okay. So katakanlah kalau awak nak deal business dengan company, keyakinan awak tu mungkin lebih kepada private limited dengan limited. Tapi kalau dengan enterprise ni mungkin tak berapa nak yakin. Okay. Dan satu lagi, kenapa perbezaan antara tiga ni ialah keperluan kepada company secretary. So syarikat-syarikat kalau dia nak tubuhkan, dia kena selalunya lah kita akan upah satu jenis bisnes ni, dia panggil company secretary. Dia akan settlekan hal audit, dia akan settlekan hal reporting, hal cukai dan sebagainya. Kalau enterprise, kita tak perlu untuk ambil secretary, kita boleh uruskan sendiri. Tapi untuk private limited dengan limited, memang kena ambil satu company secretary ni. Bukan orang tau, company secretary ni bukan orang, dia satu syarikat. Dan kerja company secretary ni ialah untuk menjaga bab-bab reporting pada tu, registration, reporting pada tax pada government dan sebagainya. Ni wajib ada. So kalau awak lihat distribution dia macam ni, syarikat private limited dengan limited ni mempunyai standing yang lebih tinggi lah berbanding dengan enterprise. Okay. Enterprise ni ada baiknya, ada bagusnya. Tapi kalau kita selalunya nak bagi reputation kita nampak elok,
Selanjutnya kita akan buat private limited, Sdn Berhad ataupun Berhad lah, ya. Okey, kita pergi pula kepada modal. Modal ni adalah resources kita, contohnya tanah ke, duit ke, barang kemas ke, yang kita gunakan sebagai pemula kepada perniagaan kita. Okey. So modal ni biasanya akan datang daripada investor tadilah. Kalau contoh saya cakap pasal syarikat Berhad tadi kan. So syarikat Berhad ni orang akan beli saham dia. Okey. Dan dengan dia beli tu, dia akan generate cash untuk syarikat. Okey. Capital ni ada banyak. Okey. Dia boleh jadi equity capital, debt capital, fixed capital dengan working capital. Equity capital ni adalah yang paling basic lah, di mana ini duit ke, bangunan ke, apa benda ke. Duit lah selalunya. Duit yang diinjek masuk ke dalam syarikat sebagai modal permulaan syarikat tersebut. Biasanya tuan punya lah, owner dia yang masukkan modal. Okay. Jadi equity ni kita anggap dia sebagai satu investment. So since dia satu investment, dia boleh rugi, dia boleh untung. Okay. So kita letak duit lah kira kat sini. Okay. Selalunya pada permulaan bisnes, semua shareholder ataupun pemegang syarikat akan letak duit lah. Kalau dia tak letak duit, dia letak tanah. Kalau dia tak letak tanah, dia letak mungkin building, apa-apa yang of value untuk memulakan syarikat tersebut. Untuk syarikat Berhad, equity capital ni juga boleh didapatkan daripada initial public offering ataupun IPO, di mana masa ni dia open untuk orang beli saham dia lah. Okey. Ada juga satu jenis modal lagi yang dipanggil borrowed capital. Yang ni kalau saya tak ada duit, contohnya saya nak start bisnes juga, saya pinjam capital daripada bank. Okey. So ini dipanggil borrowed capital. Berbeza dengan equity capital tadi, borrowed capital ni dia ada interest. Sebab apa? Dia ialah pinjaman. Kalau pinjam kat ahli keluarga mungkin tak ada interest lah. Tapi kalau pinjam daripada bank, memang confirm ada interest. Dan interest ni mesti diambil kira semasa kita menjalankan bisnes tersebut. Sebab interest tersebut akan makan ke dalam untung kita, untung syarikat lah. Okay. So borrowed capital ni okey, cuma kena sedikit berjaga-jaga. Kita tak nak kita pinjam terlalu banyak, commit terlalu banyak, tapi kita tak mampu nak bayar. So kita jadi masalah. Borrowed capital ni boleh jadi banyak level, banyak tempohnya. Boleh jadi short term, medium term ataupun long term. So kita boleh pinjam lama, pinjam sekejap ataupun pinjam sederhana, panjangnya, lamanya. Kebiasaannya kalaulah capital kalau borrowed capital kita tu adalah jenis short term, kita nak pinjam dan bayar balik full dalam masa setahun je, let's say. Okay. Kita tak pinjam banyak lah. Satu, sebab makin pendek tempoh kita pinjam daripada bank, makin mahal interest dia. Okay. As kita tambah bilangan tahun ataupun tenure lah, kalau dalam loan kita panggil tenure. Tenure ni berapa lama kena bayar. As kita tambah tenure, kebiasaannya dia punya interest akan menurun. Okay. Kemudian kita ada fixed capital. Yang ni contohnya macam
aset berjenis durable, maksudnya macam bangunan ke, jentera ke dan sebagainya, ini masuk bawah fixed capital. Okay. So tadi ada equity, duit, borrowed, duit yang dipinjam, fixed ni barang-barang. Okay. Dan satu lagi jenis modal ialah working capital. Working capital ni pelik sikit, dia tak macam tiga jenis capital sebelum ni. Okay. Working capital ni dia lebih macam kalau dalam bahasa simpelnya duit rolling dalam sesuatu syarikat. Dia bukannya duit capital modal macam sebelum ni, tapi nama dia tu nama modal juga. Modal pusingan dia panggil. So dia sebenarnya bukan modal macam kita invest duit ke apa. Yang ni duit yang modal yang digunakan untuk bayar day to day punya operasi. Okay. So macam duit floating, duit rolling, benda macam tu lah bunyi dia. So tu adalah working capital. So yang ni tujuan dia ialah untuk katakan kita nak buat manufacturing, kita kena ada duit untuk beli barang. Okay. So dengan macam tu kita kena ada duit cash at hand, kena ada duit ready. Bila katakan kita perlu beli stok barang-bahan mentah, kita ada working capital ni untuk beli. Okay. So kalau tengok definisi working capital ni, dia lain sikit daripada tiga yang sebelum ni. Tiga yang sebelum ni adalah modal yang diletakkan pada mula-mula, tapi working capital ni continuous basis. Maksudnya dia akan tiap-tiap bulan kena ada working capital. Okey. Kita pergi pula kepada accounting, bookkeeping dengan financial statement. Okey. Tujuan benda-benda ni ialah untuk kita keep track duit yang ada dalam syarikat. Saya bukan nak ajar awak periksa account, cuma just basic yang awak perlu tahu untuk kalau awak kerja nanti, kalau awak diberikan statement macam ni, awak tahu macam mana nak baca dia. Kita bukan nak buat account macam periksa account form 4, form 5, tak ada. Ini just some basic saja untuk awak faham konsep accounting, bookkeeping dengan financial statement ni. Especially financial statement ni lah. Sebab selalunya kalau awak jadi engineer pun, kalau awak kena manage production, awak kena tahu macam mana nak baca rolling capital, macam mana nak baca statement rolling capital kan, untuk awak jalankan tugas awak. So kena bagi ni lah, nak tunjuklah kat awak rupa dia macam mana, so that awak faham kan. Okey, pengurusan kewangan, kerja dia adalah melibatkan apa-apa yang melibatkan duit lah, daripada planning, organising, directing, controlling, activity financial, semua bawah financial management. Basically kita uruskan duit menggunakan management principle, teknik management yang kita teknik management kita lah, pengurusan duit lah senang cerita. Okey, kenapa financial management ni perlu? Satu, kita boleh tahu status syarikat tersebut, dalam syarikat ni tengah okey ke tak ke, ada masalah ke dan sebagainya. So pengurusan kewangan mengelakkan ketirisan dalam syarikat kita. Dia juga mengelakkan corruption, since semua benda direkodkan. Okay. Dan juga kita boleh plan perbelanjaan syarikat dengan lebih baik kalau kita tahu berkenaan dengan kewangan syarikat tersebut. Okay. So benda-benda ni biasanya accountant lah yang akan uruskan, ataupun kalau company-company besar dia panggil CFO, Chief Financial Officer. Tugas dia ialah jaga duit. So disebabkan duit, tadi kalau awak tengok definition business tadi, dia nak menjana keuntungan. So financial management ni penting kepada business supaya dia boleh bantu jana kewangan untuk bisnes tersebut. Okey, dan proses merekodkan, maksudnya proses bookkeeping, simpan rekod orang belanja tu, orang belanja ni, dapat duit masuk keluar semua tu, itu adalah bawah accounting. So accounting ni adalah satu part daripada financial management lah. Accounting banyak fungsinya, nak tengok duit masuk keluar. Lagi satu ialah untuk membantu pihak pengurusan untuk membuat perancangan.
perancangan kewangan, nak bayar gaji berapa hari bulan dan sebagainya. So semua-semua ni kena bergantung kepada accountant lah. So dalam mana-mana accounting system, accountant akan buat apa? Dia track, dia rekodkan, dia simpan, dia classify, yang ni perbelanjaan, yang ni aset dan sebagainya. Okay, dia kena simpan rekod-rekod tersebut dan dia kena laporkan. Standard lah. Inilah kerja accountant. Basically daripada mula duit tu ada dalam account sampailah kepada nak report status account sekarang, semua tu kerja accountant. Okay. So inilah maklumat-maklumat yang disimpan oleh mana-mana accountant. Aset berapa banyak harta modal yang ada, comprehensive income, duit masuk, distribution to owner, pembahagian kepada shareholder, equity berapa modal, expenses berapa, duit keluar, gains berapa, keuntungan, liability apa, ada barang rosak ke apa ke, dia ada hutang ke, kena bayar interest ke, tu semua liability. Losses kalau ada kerugian, dan juga revenue dengan gain sama lah kan. Revenue dengan gain sama lah, tu keuntungan lah. Okay, so semua benda-benda ni kena direkodkan macam saya sebut tadi. Okay, selalunya kalau accountant dia pakai ledger lah. Kalau awak belajar principal account dulu, awak kena buat banyak ledger kan. Konsep dia sama, duit masuk, duit keluar dan sebagainya. Accounting ada 3 bahagian. Yang ni tak perlu tahu sangat kot. Saya sebenarnya nak tunjuk lebih kepada satu. Mungkin depan tu. Okay, ni sebab apa accounting penting lah. Of course, kita nak tahu bisnes tu dari segi kewangannya okey ke tak okey. Penggunanya, owner, investor, orang yang meminjamkan duit. Bank selalu nak tengok maklumat-maklumat accounting kita. Kalau kita nak pinjam daripada bank kan, bank nak tengok rekod accounting kita untuk dia orang ni confident nak bagi duit pinjaman dekat kita lah. Okay. Kalau ada creditor, orang yang kita berhutang, dia pun mungkin nak pakai maklumat yang accounting yang kita simpan ni. Customer, debtor dan sebagainya, semua ni adalah orang yang akan menggunakan maklumat accounting yang kita simpan. Okay, bookkeeping ni proses recording, nak simpan maklumat berkenaan dengan apa-apa transaksi kewangan yang dibuat oleh syarikat. Okay. Yang ni yang saya nak tunjuk. Ini adalah berkaitan dengan financial statement. Financial statement ni adalah macam satu rumusan. Dia macam summary lah of syarikat tersebut, keadaan kewangan syarikat tersebut. Dan financial statement ni lah yang selalu diberikan oleh syarikat kepada ownernya. Contohnya macam company Tesla ke, okay, tahun tu dia apa, dia buat kereta, duit masuk, duit keluar, dia beli bahan mentah dan sebagainya. Maklumat tu semua dia akan rekodkan dan dia akan summarizekan dalam satu financial statement. And company yang besar-besar, tiap-tiap tahun dia kena report. Okey, apa keadaan kewangan syarikat sekarang, apa yang dia buat tahun ni, apa yang dia nak buat tahun depan. Okey. Macam dia orang kira AGM lah, macam meeting besar, semua pelabur datang tengok statement syarikat. Okey. So basically statement ni adalah satu rumusan aktiviti kewangan syarikat tersebut. Dan kalau awak pandai baca financial statement ni, awak boleh tahu sama ada syarikat tu tengah rugi ataupun dia tengah untung ataupun dia okey dan sebagainya. Okey. Itulah tu bawah tu warna merah tu, dokumen-dokumen untuk disediakan untuk orang yang berminat tentang financial status company. Okey, yang pertama sekali ialah balance sheet. Balance sheet ni apa yang dilaporkan ialah asset, liability, tanggungan,
dan juga equity modal syarikat. Okay. So balance sheet ni dapat nama dia daripada yang balance ni ialah sebab apa? Dia akan follow satu equation macam tu. Asset adalah sama dengan liability campur modal. Okay. Dia punya jumlah asset mesti sama dengan jumlah liability plus equity ownernya. Okay. So dalam satu-satu syarikat, dalam satu-satu balance sheet ni, okay, dia mesti balance kat bawah. So kalau tengok kat bawah tu kan, total asset dia dengan total liability and stockholder equity, dia mesti balance. Kalau balance sheet ni kat bawah tu berlainan, tak jadi. Okay, dia mesti sama. Okay, kita tengok apa yang ada kat dalam balance sheet ni. Yang pertama sekali, kita ada asset, apa-apa benda-benda of value, benda-benda yang bermakna, yang ada duit, yang ada nilai kepada syarikat tersebut. Dia boleh jadi cash, duit cash, ataupun duit yang dia invest, ataupun inventory, barang-barang mentah yang dia ada, okay, ataupun insurans yang dia terlebih bayar dan sebagainya, yang boleh dikira sebagai asset. Ataupun account receivable tu contoh lain ialah duit yang diterima, akan diterima oleh syarikat, maksudnya orang hutang dia lah, dia jadi satu aset juga. Selain daripada tu, property, plant, equipment, semua tu adalah di bawah aset. Okay, building ke apa ke, semua bawah aset. Dan juga kita ada aset lain, mungkin intangible asset, trade name, goodwill. Ini macam dia pilih sikit lah. Contohnya lah, macam company tu, dia kaya, dia beli nombor plate A1, harga benda tu RM200,000. So tu benda yang ada kat sini, trade name. Dia benda-benda yang intangible tu maksudnya tak nampak value dia. Nombor plate A1 tak nampak macam ada value sangat, tapi sebenarnya kita tahu plate tu ada value kepada syarikat tu. Kalau kita jual anytime RM200,000, let's say. So tu semua adalah asset lah. Yang belah kanan ni pula ialah liability dia. Apa-apa hutang yang dia tanggung, semua kat sini. Okay, gaji pekerja lah, apa ke benda lah, semua kat sini. Kena bayar hutang, interest bank ke apa benda, semua kat belah kanan. Dia ada liability dia. Dan selepas liability semua-semua ni, hutang-hutang semua ni, dia ada kat bawah tu equity. Okay, equity ni akan dibalancekan terakhir sekali. Okay, bila dah kira asset, liability, barulah dia tengok pembahagian stockholder, maksudnya orang yang invest dalam company tu, berapa yang dia ada, berapa jumlah duit yang dia ada lagi. So dia akan balancekan kat situ. Sebab tu kat bawah tu akan sama dua-dua. Okay, so contohnya kalau liability dia tinggi kat belah sini, okay, stockholder equity dia akan menurun lah, sebab hutang banyak, confirm dia punya modal akan jadi sikit. Okay, kalau aset banyak, okay, dia akan nampak kat sini. Okay, kalau nak tahu company tu okey tak okey kan, awak tengok aset dia banyak, lepas tu equity dia tinggi. So awak tahu duit, barang-barang dia banyak, duit dia banyak, dan juga modal dia pun okey. Modal dia tinggi, bermaksud liability dia rendah. Okay, bila liability dia rendah, maksudnya company ni duit banyak, hutang sikit, modal itu jadi banyak lah. Modal modal stakeholder dia ada banyak. Okay, so kalau tengok company tu tengah, kalau tengok lah, kalau tengah kerja nanti, tengok company ni asset dah sikit, lepas tu liability dia banyak gila. Okay, stockholder equity dia sikit je, dan awak tahulah company tu ada masalah. So dengan tengok satu benda ni je, awak boleh tahu status company tu. So banyak company yang banyak bank, kalau dia nak bagi hutang, dia akan tengok benda ni, macam mana status company tu. So bayangkanlah dengan satu benda ni dah snapshot, dah tahu dah semua benda berkaitan dengan syarikat tersebut. Satu lagi, kita ada manufacturing cost statement. Okay, manufacturing cost statement ni rupanya macam ni. Yang ni adalah account yang digunakan untuk mengurus duit rolling.
yang saya sebut mula-mula tadi, masa apa dipanggil apa, working capital kan, duit rolling. Inilah account yang akan dimonitor untuk tengok berapa banyak duit rolling yang kita ada. So macam mana dia buat benda ni, ialah dia akan tengok duit dia ada berapa, barang dia dalam factory ada berapa, barang dia kat dalam yang dah dikeluarkan ada berapa, dan kalau ada jentera, let's say, dan jentera tersebut dah lama, dia makin lama dia akan melibatkan jadi jentera ni, kalau kita contohnya kereta lah kalau kita beli baru, okay, as kita pakai dia, harga dia makin menurun, harga dia makin menurun, dan benda ni dipanggil depreciation, dia akan turun. Okay, amortization, kalau kita sewa equipment kena bayar. Okay, apa-apa repair yang kita ada. Yang ni dua benda yang lain sikit lah daripada tadi. Ini adalah manufacturing cost plus inventory yang sedia ada. Nombor dua ialah cost of work tolak dengan inventory yang keluar. Okay, so basically dia tengok duit, apa-apa kerugian ataupun repair ke apa yang kena buat, berapa banyak stok barang yang dia ada lagi, berapa banyak stok barang yang dia dah keluar. Okay, so dia, bila dia tolak tu, dia akan dapat satu nombor kat sini. Nombor ni menandakan berapa banyak duit yang boleh guna untuk rolling. Okay, so kalau yang duit rolling ni tak kisah besar kecil, janji dia cukup. Okay, kalau dia start negatif dan tersangkut, maksudnya kalau duit rolling ni negatif, ini bermaksud perbelanjaan dia banyak, okay, stok tak masuk, cash tak ada, so dia ada problem. Okay, tapi kalau dia positif, dan kita tahulah proses day to day operation dia takkan terganggu disebabkan oleh duit. Okay, ini yang contoh yang kedua yang mungkin lebih simple. Yang ini dia ada cost material, cost labor. Cost labor ni pun kena take into account sebab apa? Rolling, duit rolling kena consider juga gaji. Sebab gaji pekerja tu kita kena bayar. Factory overhead, pakai current ke apa benda ke, kita akan masuk kat sini. Okay, ni barang masuk, barang keluar. Okay, dia akan tolakkan dan campurkan siap-siap. Last sekali kita ada duit rolling kat sini. Kalau duit rolling ni positif, selamatlah. Kalau duit kalau duit rolling ni negatif, maksudnya tersangkut lah. Duit tak ada, tapi produk dia kena buat manufacturing, tapi duit tak ada. Memang jam. Dia kena minta loan ke apa ke untuk balancekan kat sini lah. Kalau tidak, dia jam. Okay, last kali kita akan cakap pasal risk dengan insurance. Risiko ataupun risk ni adalah satu benda yang normal lah dalam bisnes. Mana-mana bisnes pun dia akan ada risiko dia sendiri. Okay, tak ada bisnes yang 100% confirm boleh untung. Okay, so business risk ni ada banyak faktor yang menyebabkan dia adalah. Contohnya, demand tiba-tiba turun. Contoh baru-baru ni COVID lah. Orang jual mask, face mask. Sekali bila dah habis COVID, tak ada orang nak beli face mask. Okay, so kalau manager dekat kilang mask tu tak terfikir pasal benda ni, dia akan rugi besar sebab dia akan ada banyak barang tapi tak ada orang nak beli. Okay, so basically secara umumnya risiko ni perlu diuruskan. Okay, risiko ni akan sentiasa ada, so dia perlu diuruskan. Okay, sekiranya company tersebut mempunyai risiko yang tinggi, dia kena make sure duit dia banyak dan hutang dia sikit. Okay, sebab apa? Company yang mempunyai business risk yang tinggi, anytime je risiko tu boleh jadi kenyataan, dan dia kena ada duit untuk cover risiko tersebut. Okay, kalau company tersebut business risknya lebih rendah, dia boleh afford untuk make sure ada debt
yang lebih sikit, dia boleh buat pinjaman lebih sikit. Sebab apa? Risiko dia tak terlalu teruk. Okay. Contoh company yang ada high business risk, company-company jenis teknologi. Dia orang ni risiko bisnes dia sangat tinggi. Sebab apa? Anytime satu company baru boleh potong dia dari segi revenue. Contohnya Google baru ni, bila ChatGPT keluar, Google jam. Sebab apa? Dia tak ada respon kepada produk ChatGPT ni yang tiba-tiba keluar, tak tahu daripada mana, timbul, kalahkan dia punya search engine. Okay? Dia pun pening. Dia pun hasilkanlah satu produk dia sendiri. Tapi for now, sekarang ni, produk dia yang dipanggil Google Bard, B-A-R-D, tak jalan sebagus OpenAI punya ChatGPT. So dia pening lah. So company jenis teknologi memang business risk dia very high. Contoh company yang low business risk, contohnya kedai makan depan apa? Cafe 5 dekat UiTM. Tu low business risk. Sebab apa? Confirm orang datang. Okay, tiap-tiap hari daripada Isnin sampai Jumaat akan ada orang datang ke UiTM dan orang ni perlu makan. So company jadi macam ni, customer dah depan mata, itu adalah company yang mempunyai business risk yang lebih rendah. Okey, apa benda yang mungkin menjadi risiko? Contohnya ada economic variation dalam business cycle. Ekonomi ni selalunya dia akan naik turun. Biasanya dia akan ada cycle, dia naik gila-gila, lepas tu dia turun gila-gila. Naik gila, turun gila, dia macam naik turun. Sekarang ni tengah masa turun. Lepas start daripada COVID hari tu sampai sekarang ni tengah consider depression. Maksudnya tengah ekonomi kita tengah menurun lah. Tapi sekarang ni nampak macam nak pick up balik. Tengoklah macam mana, kita tak tahu. Ada juga risiko dari segi pengurusan membuat keputusan yang salah. Okey, kejap lagi saya bagi contoh yang ni. Boleh juga jadi banjir macam Section 25 hari tu. Okey. Boleh juga jadi benda tiba-tiba berlaku, ada perubahan polisi oleh kerajaan, dan ini akan melibatkan efek bisnes tersebut lah. Okey, kita tengok contoh. Risiko jenis pertama ni adalah risiko natural disaster. Ni tak boleh buat apa dah. Kadang-kadang benda ni jadi, selalunya kena ada insurance yang kita guna untuk cover perkara-perkara macam ni lah. Satu lagi contoh risk ialah apabila bangunan terbakar. Contohnya ni gambar Jacker terbakar hari tu. Bangunan terbakar, habis semua kain dia terbakar. Okay. So tu pun melibatkan risk. Dan biasanya nak cover risk macam ni, insurance lah. Contoh yang ketiga ni adalah dari segi perubahan ekonomi yang mendadak, perubahan demand yang mendadak. Top Glove ni dia menghasilkan latex, sarung tangan latex untuk digunakan oleh medical industry lah. Masa time COVID hari tu, demand kepada produk dia meningkat mendadak, gila-gila. Dia generate duit gila-gila banyak. Okay. Sekali tiba-tiba COVID dah habis, demand dah turun. Dan kalau dia overproduce, dia akan menyebabkan lambakan dalam pasaran dan menyebabkan harga barang dia jatuh. Okay. So yang ni, berita ni baru-baru ni lah. Saya rasa yang ni lepas COVID, dah tak ada orang nak beli dia punya produk, dia pun rugi. Ni pun ni contoh, satu contoh bad business decision. Yang ni pasal Google dengan ChatGPT tadi yang saya sebut. ChatGPT ni, teknologi dia tiba-tiba timbul daripada company dia OpenAI lah. Dia jadi breakthrough. Tiba-tiba benda ni timbul dan semua orang suka. Okay. Google tak pernah terfikir yang dia akan kalah dekat bahagian search engine. Sebab apa?
Google ni 90% daripada orang yang masuk dalam internet akan cari dia untuk cari benda lah, nak Google benda kan. So bila OpenAI ni keluar, OpenAI ni boleh buat kerja, ChatGPT ni boleh buat kerja lagi bagus daripada mana-mana Google. Google lah apa benda pun tak sama macam ChatGPT. ChatGPT boleh summarize information. So Google pada masa tu rugi sebanyak 100 bilion kerana dia tak ada respon pun terhadap ChatGPT. Okay. And bila dia start buat, dia lambat sikit dah buat benda tu. Dia start lambat buat ChatGPT ni. Dia punya version of AI chatbot dia. Dia tak terror macam ChatGPT, menyebabkan masa dia demo kat orang jadi sesuatu yang tak diingini lah. Dia tunjuk demo dekat orang, tiba-tiba dia punya tu ada factual error. Jawapan daripada Google Bard dia ada factual error. Buat malu je, rugi 100 bilion. Ini contoh bad business decision lah. Sebab dia tak anticipate langsung ChatGPT. So ini contoh bad business decision. Yang ni adalah risiko yang agak common lah. Satu lagi rompakan jenayah lah. So yang ni dengan yang ni, ini adalah risiko yang macam tak boleh nak elak, tak nak jadi. Nak selesaikan yang ni insurans je. Kena ada insurans, barulah dia okey. So macam mana nak mengurangkan risk? Kita kena ada some monitoring of trend economy. Contohnya pasal top graph tadi, dia dah kena nampak dah yang COVID ni tak lama lagi akan menurun dia punya curve dia. Dan mungkin penggunaan latex gloves dah kurang dalam masa 5-6 bulan. So dia boleh sebenarnya kurangkan production pada masa tu. Tapi bila dia start producing banyak juga, dia teruskan producing banyak juga, bila time orang dah tak nak pakai barang dia, dia jam. Dia rugi tadi. Satu lagi cara yang bagus untuk mengurangkan risk ialah buat marketing research. Okay, kita buat research on produk servis kita. Adakah produk servis kita ni relevan kepada kegunaan semasa. Yang ni contoh tadi Google tadilah. Mungkin marketing research team dia tak buat betul. Dia tak anticipate langsung ChatGPT tu keluar, terus jam. Bila keluar, dia orang tak ada response. Kita boleh juga ambil external consultant untuk bantu kita buat keputusan. Kalau macam crime dengan natural disaster tadi, insurance lah biasanya. Okay. Dan satu lagi yang mungkin jarang company fikirkan ialah succession planning. So succession planning ni basically apa yang kita buat ialah kita jadi bos hari ni, kita nak train seorang lagi bos pada masa hadapan. Okay, supaya bila time kita retire nanti, ada orang lain yang boleh take over, ganti kita, sambung kesinambungan syarikat tersebut. Okay. So untuk succession planning ni ada some companies bagus lah dia punya succession planning. Dari segi macam mana cakap, kalau succession planning ni ada some tempat yang saya tengok sangat bagus. Memang dia groom orang number 2 dia, ketua dia groom orang bawah dia supaya dia readykan orang bawah dia untuk naik jadi ketua. Tapi ada some places saya pergi, succession planning ni hancur. Di mana kalau katakan bos dia keluar hari ni, dia punya organisasi tu macam ayam tak ada kepala. Berterabur. Tak ada orang yang capable enough to lead the organisation kalau tak ada bosnya. So tu, kalau dia bos tu fail nak buat succession planning, itulah yang akan jadi. Dengan bos yang pergi, company dia terbabung. Okay, so contoh cara-cara untuk risk mitigation atau mengurangkan risiko, succession planning, kita buat marketing research, dan juga kita kena ada insurance, macam saya sebut tadi lah. Okay, sampai pada conclusion, kita dah bincangkan pasal bisnes sebagai satu entiti ataupun organisasi yang bersifat mencari keuntungan dengan cara menjual produk ataupun perkhidmatan. Okay. Since business ni
fokus kepada penjanaan keuntungan, pengurusan kewangan adalah satu faktor yang penting dalam menentukan kejayaan sesebuah bisnes. Okay. Untuk start satu bisnes, kita perlu modal. Modal ni dia panggil capital. Ada banyak duit, ada banyak jenis. Boleh jadi duit, boleh jadi bangunan, boleh jadi tanah dan sebagainya. Okay. Lepas tu yang tadi kita bincang pasal bookkeeping. Jadi bookkeeping ni yang pasal accounting tadi kan. So kerjanya ialah merekodkan dan melaporkan perjalanan kewangan lah sesuatu syarikat. Okey. Dia sangat penting kepada sesuatu syarikat. Dan seterusnya yang terakhir sekali ialah tentang risiko. Risiko ni ada, tak boleh nak dielakkan, dia kena diuruskan dengan baik supaya bisnes kita berjaya. Okey, selesai. Terima kasih banyak.